أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Muqaddimah Surah Al-Mujadalah. Surah ini diturunkan di Madinah, mengandungi 22 ayat. Dinamakan Surah Mujadalah, bersoal jawab, kerana pada awal surah ini ditegaskan bahawa Allah Ta'ala telah mendengar dan memperkenankan aduan perempuan yang bersoal jawab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai suaminya yang telah menziharkannya. Bagi memahami masalah zihar itu dan yang berhubung dengannya, lihatlah penjelasan mengenai ayat keempat surah Ahzab. Intisari kandungannya menerangkan tentang salahnya menziharkan isteri dan hukum denda yang dikenakan kepada orang-orang yang terlanjur melakukannya. Kemudian diberi amaran bahawa orang-orang yang terdorong menentang perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka akan menerima akibat yang seburuk-buruknya semasa mereka dibangkitkan hidup semula pada hari kiamat. Kemudian diterangkan perihal kaum Yahudi yang merancang dan melakukan perbuatan-perbuatan jahat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam. Kaum Yahudi yang banyak angkaranya dijanjikan dengan azab seksa di dalam neraka. Setelah itu diberi panduan kepada orang-orang yang beriman supaya apabila mereka bertindak melakukan sesuatu perkara, hendaklah menurut dasar peraturan dan tata tertib Islam. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan sifat orang-orang munafik dan akibat buruk yang menimpa mereka kerana perbuatan mereka berpihak kepada musuh-musuh Islam dan mengkhianati umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Inna Allaha sami'un basir. Alladhina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim. In ummahatuhum illa allai waladnahum. Wa innahum layakuluna munkaram minal qawli wa zura. Wa inna Allaha la'afuwun ghafur. Walladhina yuzahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu. Fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Dzalikum tu'adzuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Wa tilka hududullah walil kafirina adabun alim. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sesungguhnya Allah telah mendengar dan memperkenan aduan perempuan yang bersoal jawab denganmu wahai Muhammad mengenai suaminya, sambil ia berdoa merayu kepada Allah mengenai perkara yang menyusahkannya. Sedang Allah sedia mendengar perbincangan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang-orang yang ziharkan istrinya dari kalangan kamu adalah orang-orang yang bersalah kerana isteri-isteri mereka bukanlah ibu-ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan-perempuan yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka dengan melakukan yang demikian
memperkatakan suatu perkara yang mungkar dan dusta. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Dan orang-orang yang ziharkan isterinya, kemudian mereka berbalik dari apa yang mereka ucapkan, bahawa isterinya itu haram kepadanya, maka hendaklah suami itu memerdekakan seorang hamba sebelum mereka berdua suami isteri bercampur. Dengan hukum yang demikian, kamu diberi pengajaran supaya jangan mendekati perkara yang mungkar itu. Dan ingatlah Allah Maha mendalam pengetahuannya akan apa yang kamu lakukan. Kemudian sesiapa yang tidak dapat memerdekakan hamba, maka hendaklah ia berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum mereka suami isteri itu bercampur. Akhirnya sesiapa yang tidak sanggup berpuasa, maka hendaklah ia memberi makan 60 orang miskin. Ditetapkan hukum itu untuk membuktikan iman kamu kepada Allah dan Rasulnya dengan mematuhi perintahnya serta menjauhi adab jahiliah. Dan itulah batas-batas hukum Allah. Dan bagi orang-orang yang kafir disediakan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Kita berada pada permulaan dan mukaddimah surah Al-Mujadalah. Disebut juga dengan perkataan Al-Mujadilah. Boleh disebut Al-Mujadalah, dialog, percakapan. Atau disebut juga dengan perkataan Al-Mujadilah, yakni wanita yang berdialog dengan Nabi SAW. Sama ada kita menyebut dengan perkataan Mujadalah atas sirah atau lafaz masdar, atau Mujadilah atas lafaz isim fa'il. Kalau Mujadilah yakni wanita yang berdialog dengan Nabi SAW, yang bercakap dengan Rasulullah. Kalau Mujadalah ialah dialog secara umum. Sepakat para ulama, surah ini ialah Madaniyah yang diturunkan di Madinah selepas hijrah. Kerana kebiasaan surah-surah yang mengandungi hukum hakam, maka ia bersifat Madaniyah. Sesudah umat Islam bebas untuk melakukan ibadat. Berbanding di Mekah, umat Islam tidak bebas melakukan ibadat. Tapi di Madinah, umat Islam bebas melakukan ibadat. Maka diturunkan ayat-ayat tentang hukum hakam untuk mereka mempraktikkan hukum hakam tersebut. Dan surah ini dinamakan dengan Mujadilah atau Mujadalah kerana dimulakan dengan firman Allah Ta'ala, qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Sesungguhnya Allah mendengar perkataan wanita yang bercakap dengan Rasulullah berkenaan suaminya. Wanita ini bernama Khawlah binti Tha'labah, isteri kepada Aus bin Samit. Itu saudara kepada Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhuma. Kalau kita melihat surah ini dengan hubungan surah terdahulu, yakni surah Al-Hadid pada akhir juzuk 27. Ini permulaan juzuk 28. Ada 3 hubung kaitnya. Yang pertama, kalau dalam surah Al-Hadid disebut sifat-sifat Allah. Al-Zahir, Al-Batin, Al-Awwal, Al-Akhir. Nama-nama Allah SWT yang mengetahui apa yang naik ke langit, apa yang turun ke bumi dan sebagainya. Maka dalam surah ini Allah Ta'ala menyebut antara sifat Allah itu mendengar setiap perkataan makhluknya. Qad sami'a Allah, Allah mendengar setiap percakapan makhluknya. Walaupun tidak didengari oleh makhluk yang terdekat dengannya. Artinya kalau dua orang bercakap, mungkin seorang ni tak perasan pun orang tu cakap apa, Allah amat mengetahui. Bahkan Allah mengetahui hadisun nafs, iaitu percakapan dalam diri. Yang apa yang kita bercakap dalam diri kita. Dalam pengetahuan Allah SWT. Yang kedua, kalau sekiranya surah Al-Hadid ditutup dengan kurniaan Allah, Allah berikan kurniaan kepada siapa yang dikehendaki, maka pada awal surah Al-Mujadilah disebut sebahagian kurniaan Allah itu dengan meringankan hukum hakamnya. Kerana antara hukum yang disebut di sini ialah hukum zihar. Zihar satu hukum yang berat dalam masyarakat jahiliah. Bila mana mereka menziharkan isterinya, bererti mereka menceraikannya dengan cerai selama-lamanya, dipanggil mu'abbad. Tak boleh berkahwin sampai sudah. Maka datang Islam dengan keringanan dan kurniaan Allah, hukum ini dibatalkan. Bahawa zihar bukanlah cerai mu'abbad, tetapi ia satu perkataan dusta yang perlu dibayar kafarah.
Tidak berlaku perpisahan antara suami isteri. Maka ini kurniaan Allah. Kan di antara kurniaan Allah itu mendatangkan ayat-ayat yang meringankan hukum hakam yang sudah sedia ada. Yang sebagian hukum hakam sudah menjadi tradisi masyarakat. Sama ada Al-Quran datang bawa sesuatu yang baru. Atau memperbetulkan yang dijadikan salah faham. Atau meringankan hukum yang sudah sedia ada. Ini sifat Al-Quran. Kadang-kadang datang Quran bawa hukum baru. Kadang-kadang Allah datang membetulkan hukum lama. Yang benda ni ada kecacatan. Seperti dalam poligami tidak ada keadilan. Maka datang Islam membetulkan konsep itu, keadilan. Dan hubung kaitnya dengan perkahwinan. Dia betulkan. Dia tak menghalang poligami tapi dia betulkan. Supaya jangan melampau lebih pada 4. Mesti bersikap adil. Itu dia panggil hukum yang ada tapi dia betulkan. Sebagaimana dia betulkan tentang haji. Mereka dah buat haji tapi cara salah. Dengan ucapan-ucapan jahiliah dengan ada berhala dekat Kaabah. Maka dibetulkan. Dan ada sebahagian Quran datang meringankan hukum. Ada sebahagian hukum yang sudah diterima tapi diringankan. Seperti hukum dalam masyarakat jahiliah tentang hukum zihar. Apa itu zihar? Menyamakan isteri dengan ibu kandungnya. Atau mana-mana perempuan yang diharam berkahwin dengannya. Dengan tujuan untuk mengharamkan hubungan dengan isterinya. Biqasdi tahrim. Tujuannya untuk menghina isterinya, menyamakan isteri dengan ibu dengan maksud mengharamkan pergaulan dengannya. Sebagaimana haramnya pergaulan antara ibu dengan anak. Dari sudut perhubungan badan. Maka itu asas kepada zihar. Yang ketiga, kalau sekiranya dalam surah Al-Mujadalah disebut, Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Pada ayat ke-7. Tidakkah kau melihat bahawa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa sahaja yang berada di langit dan apa yang berada di bumi? Maka ini tafsir kepada ayat dan surah Al-Hadid. Allah sebut pada ayat yang keempat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah sentiasa bersama kamu di mana pun kamu berada. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Melihat. Maka ini dipanggil hubung kait. Antara surah Al-Hadid pada akhir juzuk 27. Dengan surah Al-Mujadilah pada permulaan juzuk yang ke-28. Surah yang ke-58. Kalau kita melihat kandungan surah ini. Kandungan surah Madaniyah ialah hukum tashri'iyah. Hukum hakam. Dipanggil hukum hakam. Al-ahkam tashri'iyah. Hukum, ahkam, tashri' yang diperintahkan untuk dilaksanakan. Dia bagi tashri'. Ini benda yang ditashri'kan. Yang disyariatkan buat. Dia bukan dengar teori je. Kena buat. Kemudian Allah Ta'ala menyebut dalam surah ini. Yang pertama hukum zihar. Dan bagaimana penyelesaian dan kafarah zihar. Disebut dalam surah ini. Yang kedua disebut hukum tanaji. Hukum tanaji maksudnya hukum berbisik. Apa hukum dua orang berbisik dalam keadaan ada yang ketiga, keempat, kelima? Apa hukum berbisik? Ada keadaan berbisik itu haram. Ada keadaan berbisik itu harus. Ini dijelaskan dalam Al-Quran. Tentang bahaya berbisik. Khususnya bila berbisik untuk menganiaya seseorang. Yang ketiga dijelaskan hukum adab majlis. Adab majalis. Adab majlis ilmu. Ada majlis bila mana kita berhimpun, melapangkan tempat duduk, memberi ruang untuk orang duduk dan lain-lain adab. Dan yang keempat, dijelaskan tentang hukum sedekah. Sebelum bercakap dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada permulaan Islam, siapa yang nak bercakap secara personal dengan Rasulullah, berbisik dengan Rasulullah, sama ada di khalayak ramai atau sebagainya, dia kena keluarkan sedekah dulu. Kerana ini yang pertama mengganggu Nabi SAW. Privasi waktu Rasulullah. Yang kedua kerana ada orang cuba untuk up dirinya kononnya rapat dengan Rasulullah. Lepas Rasulullah habis kuliah, datang seorang dekat bisik-bisik. Kita kan kalau kita tengah kuliah macam ni, tiba datang seorang bisik dengan ustaz yang mengajar. Kita rasa mesti special, dia boleh bisik-bisik. Mesti dia special, dia boleh bisik. Dia boleh datang dekat bisik. Ini kan pula Rasulullah SAW. Lepas Rasulullah ceramah, atau tengah Rasulullah ceramah, ada sahabat bangun, pergi dekat Rasulullah bisik. Sahabat lain mesti tengok, dia bisik apa? Dia cakap apa? Maka benda itu, pertama mengganggu Rasulullah sendiri. Kemudian,
memberi suatu gambaran yang tidak baik pada orang lain. Maka syarat siapa yang nak berbisik dengan Rasulullah, dia kena sedekah dulu, boleh bisik. Boleh nak bisik sedekah. Jadi selepas tu tak ada orang berani bisik sebab tak nak sedekah. Kena bayar dulu. Sedekah ni untuk fakir miskin. Dia tak ada yang berani buat macam tu. Pada permulaan Islam, siapa yang nak berbisik dengan Nabi SAW, dia kena bersedekah. Allah terangkan hukum tersebut kenapa. Kemudian seterusnya, disebut tentang hukum orang-orang munafikin. Dalam surah Mujadilah, diceritakan tentang orang-orang munafikin. Siapa mereka dan balasan azab pendustaan mereka. Dan Allah menamakan mereka sebagai parti syaitan, Hizbus Syaitan. Orang munafik ini disebut sebagai Hizbus Syaitan. Hizbun dan terjemahan literal Melayu makna parti atau kelompok, kumpulan yang mereka bersama-sama dalam ideologi. Orang munafik digelar sebagai Hizbus Syaitan, kumpulan syaitan, parti syaitan. Artinya mereka ini dalam naungan syaitan, kejahatan mereka. Kemudian surah ini juga menyebut tentang hukum berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah. Apa hukum seorang berbaik dengan musuh-musuh Allah? Dipanggil sebagai hukum muadah a'da'illah. Apa hukum berkasih sayang dengan musuh Allah? Sehingga menggadaikan prinsip agama dan meninggalkan orang Islam. Dia baik dengan orang-orang bukan Islam tadi, sehingga dia meninggal orang Islam. Sebagaimana yang dibuat oleh Amil. Amil maksud kita sebut tali baruk. Umalak, tali baruk musuh yang bergabung dengan musuh untuk membunuh orang Islam. Kan kita kalau kita lihat secara sejarah manusia, yang punca kalah suatu umat kerana ada tali baruk. Tali baruk. Kita kalah dengan Inggeris perang kerana tali baruk. Ada yang sanggup bersekongkong dengan Inggeris, dengan Britain, lalu mengalahkan orang Islam. Akhirnya kita dijajah. Komunis ada tali baruk di kalangan orang Islam. Jepun ada tali baruk. Dan yang paling banyak menggunakan tali baruk Yahudi. Yahudi menggunakan tali baruk yang paling ramai di kalangan orang Islam untuk membunuh orang Islam. Mereka tawarkan kemewahan, mereka tawarkan jawatan, mereka tawarkan warga negara, tawar macam-macam. Akhirnya mereka berjaya membunuh ramai pemimpin-pemimpin Islam. Kerana tali baruk ni orang Palestin sama, cakap Arab. Bahkan pernah mereka buat satu amaliyah, satu operasi untuk melihat mana tempat tinggal pada pemimpin Islam melalui tali baruk ni. Maka tali baruk ni pun tanda. Tanda macam Alibaba tu pangkah Israel pun letup. Bom, mati. Sehingga orang Islam tak akan menang selagi ada satu kelompok yang bersama dengan musuh untuk melawan orang Islam. Akhirnya, kalau kita tengok zaman sekarang lah, bila Hamas berjaya membunuh kesemua tali baruk dan kebanyakan tali baruk. Sehingga apa yang dibuat oleh kelompok mujahidin di Gaza tidak diketahui oleh orang-orang Yahudi. Sebab dah tak ada tali baruk. Tali baruk tak ada. Akhirnya gerakan tersusun sehingga mereka mengejutkan dunia, apatah lagi negara Yahudi. Pada 7 Oktober, hari Sabtu lepas. Dengan satu gerakan tentera yang cukup dahsyat, menggemparkan dunia. Satu dunia gempar. Sebab Israel dari sudut ranking tentera nombor 18 dunia. Dari sudut negara pengeluar senjata nombor 12. Dari sudut belanjawan tentera 16 bilion dolar USD. Setahun. Kita tuan-tuan berapa 4 bilion, dia 16 bilion. Negara kecil je. Tentera yang aktif saja 169,000 orang. Tentera simpanan 400,000 orang. Dan kesemua rakyatnya bersedia untuk jadi tentera berjumlah 1.7 juta orang. Lawan dengan Hamas berapa puluh ribu. Berapa puluh ribu je dengan bajet tentera tak berapa ribu sebulan. Dengan gaji pun tak ada. Melainkan imbuhan bersifat, dikatakan sebagai bantuan hidup je. Ini antara tentera yang setiap satu individu belanjanya lebih tinggi pada mana-mana tentera dalam dunia. Dia seorang tentera Yahudi bersama hampir, kos dia bersama hampir 200 tentera Malaysia. Kos daripada diri dia tu. Baju dia, semua. Hampir sama dengan 200 tentera Malaysia. Kos dia. Kalau Malaysia kos dia RM10 misalnya,
Atau kos dia RM1, dia RM200. Spek hitam dia, semua pisau dia, baju dia, senjata dia. Dia anggap sebagai negara yang paling kuat dunia. Sampai ada orang ambil komando-komando dia yang dikenal sebagai Sabak, Mossad, untuk melatih. Hebat. Tiba-tiba, ini kerana tali barut tak ada. Orang Islam ni dia kalah sebab ada tali barut tu je. Tak ada tali barut menang. Bila ada tali barut. Jauh dah tunjuk dalam perang yang berlaku pada Salahuddin dengan tentera Salibiyah. Yang kalau di satu tempat nama Akka. Kerana ada seorang jadi tali barut lalu membuka pintu Akka. Maka masuk Richard the Lion dan juga pemimpin tentera Eropah untuk menawan bandar Akka. Yang merupakan satu pengkhianatan yang berlaku. Tapi yang khianat ni akhirnya dibunuh juga. Tak dapat pangkat juga kena bunuh. Maka ini antarpunca di mana beberapa wilayah yang buat Salahuddin Al-Ayyubi terlepas kerana ada tali barut. Ceritanya tali barut. Maka Allah menyebut dalam ayat ni. Kelompok yang meletakkan kasih sayang pada musuh. Lalu mereka ini yang memusuhi orang Islam sendiri. Tali barut. Dan kita pun bila baca hadis Nabi SAW. Bila Imam Mahdi keluar, yang pertama dibunuh tali barut. Sebab lagi mana ada tali barut, lagi itu orang Islam tak boleh naik. Tali barut. Yang nampak macam Islam, tapi bukan bersama orang Islam. Dia lebih gembira orang kafir menang. Lebih gembira musuh Islam menang daripada orang Islam menang. Jadi pelik pula. Dia lebih gembira kalau sekiranya dia buat undang-undang sekular. Kalau buat undang-undang Islam, dia marah pula. Dia marah. Dia pula saman. Patutnya yang saman kita nak buat undang-undang Islam, orang kafir. Tak. Orang kafir hantar orang Islam. Saman undang-undang Islam. Jangan buat. Dia saman. Cara dia. Dan itu Allah menyebut kelompok ini dipanggil kelompok yang berkasih sayang dengan musuh dan bagaimana kesudahan mereka. Dulu bila diminta fatwa Yusuf Qaradawi, waktu Iraq diserang, sebahagian orang Iraq bersama tentera Amerika, khianat, jenderal-jenderal dia khianat, sehingga jatuh Iraq. Orang tanya Yusuf Qaradawi almarhum, apa hukum orang yang bersama dengan tentera Amerika yang mencerobot Iraq, apakah boleh dibunuh atau tidak? Soalan dia. Maka dia kata, ya, kerana mereka tali barut, mengambil hukum yang sama. Contoh kalau kita tengok undang-undang antarabangsa, tak kira mana-mana negara, mana-mana rakyatnya menjadi pengkhianat, hukumnya bunuh. Khianat negara. Khianat negara ni hukum besar. Dia termasuk dalam klaus undang-undang memerangi yang di-Pertuan Agong. Kalau kita kat Malaysia lah. Memerangi negara dan yang di-Pertuan Agong. Contoh yang lebih khianat lebih besar pada itu ialah khianat kepada agama Allah. Itu lagi besar. Itu khianat lagi besar. Kerana dia sampai akhirat. Dia bukan cerita sini. Orang khianat negara sampai sini je. Ini khianat pada agama Allah. Antaranya golongan yang saya sebut yang memberi ruang supaya umat Islam dibunuh. Itu berlaku di Turki zaman Mustafa Kemal Atatürk. Itu berlaku di banyak wilayah-wilayah Islam. Bila Perancis masuk, bila Itali masuk. Lalu mereka mengupah orang-orangnya untuk menangkap para ulama'nya. Untuk membunuh para ulama'nya. Itu mereka buat. Sebab contoh orang kafir dia tak tahu mana ulama' duduk. Dia bukan pernah masuk masjid. Tak pernah. Surau tak pernah dia. Maka siapa dia guna orang Islam? Yang disebut sebagai amil. Atau kita sebut umala tali barut. Pergi ambil maklumat, akhirnya bom. Tu Syekh Ahmad Yasin di bom. Dan kadang dia lumpuh naik kereta. Kursi Soro. Balik solat subuh. Kerana seorang Palestin yang beritahu laluan dia. Kawan tu ke solat subuh kena bom. Ni, 2 bom daripada helikopter Apache. Padahal kawan tu tua dengan lumpuh. Dia bom. Kos bunuh dia tu tinggi. Dan demikian berlaku kepada Yahya Ayyash. Siapa bunuh dia? Sepupu dia. Sepupu dia beri telefon yang dibekalkan oleh ejen Mossad. Maka dia telefon ayahnya buat kali terakhir, lalu meletup, mati. Dia cakap ayah ni kali terakhir tak boleh hubung selalu sebab Yahudi tengah cari saya. Bom meletup, sepupu dia, dia upah. Artinya bukan orang lain. Sebab Yahya Ayyash ni tidak boleh didekati oleh orang Yahudi. Dia orang yang hebat, kuat. Dia sama dengan Muhammad Abdaif, seangkatan. Dengan Muhammad Abdaif. Ini cerita tali barut. Saddam Hussein, siapa tangkap dia? Sepupu dia beritahu. Dia menyorok kat mana? Saddam Hussein. Mereka tak tahu negara Iraq tu. Sama juga anak-anak Saddam Hussein, sepupu dia. Orang dekat dengan dia lah dapat upah $2 juta, dapat sekian-sekian, pergi. Itu cerita tali barut. Amin.
Malak. Dan Allah menceritakan tentang kelompok ini. Kelompok yang saya katakan letak kasih sayang pada orang kafir, sanggup. Padahal kita tak jumpa pun kelompok orang kafir yang bergabung Islam untuk bunuh orang kafir. Tak, orang kafir digabung Islam ni untuk bunuh orang kafir. Tak mungkin, mereka setia dengan orang kafir. Tapi kalangan munafik ini sehingga kita sebut tadi dalam hadis, Imam Mahdi bila keluar, yang pertama diperangi ialah orang munafik. Habis puak-puak munafik ini boleh diperangi musuh-musuh Allah. Sebab tidak tak selesai. Kalau kita tak boleh selesai orang-orang yang saya katakan bertopengkan Islam ini, walau bukan, dia dalam hati ni benci pada Islam. Lagi orang ni tak habis, lagi orang ni tidak diketahui pemusuhannya, lagi tu umat Islam tak boleh menang. Sejarah tunjuk umat Islam bukan kalah kerana musuh kuat. Tidak pernah. Umat Islam ni kalah kerana adanya tali barut dalam. Tali barut yang menguncak-kacirkan pimpinan Islam akhirnya habis. Contoh kalau kita baca secara logik. Amerika ni tak boleh serang Iraq senang-senang. Amerika diserang Vietnam, berpuluh tahun tak menang. Itu Vietnam. Bukan negara senjata besar. Iraq waktu itu, negara Islam paling kuat di dunia. Iraq, sebelum Turki kuat, sebelum Mesir kuat, sebelum Pakistan ada bom nuklear. Dia paling kuat sekali. Tapi bagaimana mereka masuk 2 minggu je boleh menang? Tak logik. Kenapa? Tali barut semua dah menang. Demikian kalau tuan-tuan baca sejarah kejatuhan kerajaan Islam Abbasiyah. Bila tentera Mongol menyerang, kerana tali barut dalam tu. Report kepada khalifah, semua negara terkawal tak ada apa-apa. Walau tak ada kawalan langsung. Lalu masuk tentera Tatar dan Mongol tanpa kawalan. Lalu membunuh umat Islam. Setengah ahli sejarawan menyatakan bahawa jumlah umat Islam dibunuh hampir 2 juta orang. Dalam serangan tragedi berdarah 624 Masihi, kota Baghdad. 40 hari terang benderang cahaya dek api yang terbakar. 40 hari. Ni kota Baghdad ni kota besar. Menjadi perpustakaan, dia ada Maktabah Darul Hikmah yang Tatar Mongol buang kitab dalam Sungai Furat dan Jilas sehingga menjadi jambatan. Bertukar air jadi biru dakwat. Kemudian jadi jambatan untuk kuda mereka lintas. Banyaknya kitab. Dia buang dalam sungai. 2 juta. Kenapa? Kerana ada yang khianat. Kononnya bahawa Iraq ini dah terjaga, dia report kat khalifah. Rupa tak ada orang jaga. Lalu Tatar Mongol masuk dengan mudah. Memenggal kepala orang Islam satu persatu. Lalu kumpul mayat orang Islam, naik atas belakang. Lalu berkata, aku tidak mahu lagi melihat bangsa ini naik, umat ini naik. Tapi dia lupa dia berhadapan dengan agama Allah. Umat ini terus naik. Akhirnya orang Tatar Mongol masuk Islam. Lepas dia dah hancur kota Baghdad, Timor Land, antara pemimpinnya memeluk Islam. Lalu mereka menyebarkan Islam pula. Khususnya di India. Buat negara Islam di India. Yang dinamakan sebagai dinasti Khilji. Itu dinasti Tatar dan Mongol. Mereka buat. Antara pemimpin terkenal namanya Aurangzeb. Pemimpin Mongol Islam terkenal yang hari ini India cuba padam semua sejarah dia. Termasuk papan tanda, nama jalan semua hari ini. Dan ubah silibus. Silibus semua diubah. Tidak ada jasa orang Islam di India. Itu yang dibuat oleh Modi hari ini. Nak buang. Walau dikritik oleh ramai pakar-pakar sejarah. Sebab sejarah ni tuan-tuan tak boleh nak padam. Macam tu sejarah. Dia tetap begitu. Memadamkan sejarah berarti berbohong. Mengajar orang berbohong. Dalam Islam, walau bagaimanapun sejarah tetap diajar dengan tuling. Ikrimah dulu menentang Islam. Sejarah dia menentang Islam tak dipadamkan. Kekal cerita dia menentang Islam. Walau sesudah itu dia memeluk Islam. Sebab itu sejarah. Khalid Al-Walid pernah menentang Islam. Sejarahnya tak dipadamkan. Tetap untuk beritahu Islam benar dalam cerita tu. Sehinggalah dia memeluk Islam. Umar Al-Khattab sejarahnya nak bunuh Rasulullah. Yang berakhir dia pergi rumah adik dia, Fatimah. Dan adik iparnya, Zaid, dia tampar adik dia. Kerana memeluk Islam. Yang berakhir dengan dia memeluk Islam di rumah adik perempuannya. Kemudian menemui Rasulullah. Sejarah tu ditulis. Tak dipadam. Kerana orang Islam jujur dalam bab sejarah. Jujur. Ambil pengajaran dulu orang ni jahat jadi baik. Fudail bin Iyad, perompak. Sejarah dia tak dipadamkan. Kenapa? Supaya orang-orang yang pernah ada sejarah jahat jangan putus asa untuk jadi baik. Ini Fudail bin Iyad pernah jadi perompak, kemudian menjadi ahli ibadat dan ulama yang bertakwa. Setakat kita bukan jahat sangat, tak pergi kuliah je, tak jahat sangat kita. Artinya lagi-lagi kita boleh jadi baik. Ini perompak menyambung, tiba insah jadi baik. Jadi
Islam tak pernah padamkan mana-mana sejarah orang jahat. Kenapa? Sejarah ada pengajaran. Tapi orang kafir cuba padam sejarah. Padam sejarah. Kerana mereka tak boleh terima benda tu. Padahal benda dah lama dah. Sekarang dah mereka merintah, apa masalah? Dah lama. Tapi itu kebencian dia. Kebencian. Dan ini cerita tentang bagaimana Umalak ataupun Talibah. Kemudian dalam surah ini juga, Allah Ta'ala menceritakan tentang secara detail. Tadi secara umum kita sebut tentang hukum yang berkait dengan hukum zihar dan bagaimana kafarah bagi zihar. Zihar bila mana seorang menziharkan isterinya, yang akan kita sebut tentang hukum hakam secara detail, dan bagaimana kafarahnya bermula dengan kafarah memerdekakan hamba atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin dengan makanan harian. Dengan nilainya sama ada beri makan 60 orang atau dengan nilai beri makan 60 orang. Jadi kalau beri makan seorang RM10, darab 60 je RM600. Kena bayar. Sebelum berlakunya perhubungan badan antara suami isteri. Sebagaimana dalam ayat ini juga Allah Ta'ala menceritakan tentang buruknya perangai orang Yahudi. Dia panggil khabath. Buruknya perangai orang Yahudi dan tipu daya mereka. Bagaimana mereka ini menghina Nabi SAW dan menghina umat Islam. Termasuk ungkapan mereka yang zahirnya seperti baik, tetapi secara batinnya ialah ungkapan penghinaan seperti kalimah mereka berkata, Assalamualaikum ya Muhammad. Bunyi macam baik, Assalamualaikum ya Muhammad. Walau sang memberi maksud, celaka kamu wahai Muhammad. Bunyi dari jauh macam Assalamualaikum. Maka Yahudi sebut, Assalamualaikum ya Muhammad. Orang tak perasan, sekali dengar tak perasan. Assalamualaikum. Kalau tuan-tuan kita jumpa, Assalamualaikum. Perasan? Bunyi Arab tu. Assalamualaikum. Padahal la tak ada. Assalamualaikum. Kata orang Islam kena zahirkan benda tu. Assalamualaikum. Ada bunyi la. Menunjukkan selamat. Tapi dia sebut Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita Assalamualaikum. Ada tak sebut Assalamualaikum? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Celaka kamu, celaka kamu. Maksud dia, Sam. Yahudi guna kalimah itu tanpa disedari oleh kebanyakan orang Islam. Tapi Rasulullah sedar. Rasulullah sedar. Sebab Rasulullah kenal Yahudi. Tapi Yahudi ni orang tak kenal dia. Orang tak tahu liciknya dia. Orang tak tahu. Kalau orang kenal dia, orang tahu liciknya Yahudi. Kebanyakan orang kafir dia tak kenal Yahudi. Dia tak kenal Yahudi. Lalu dia pun bela Yahudi atas konon tidak mahu menjadi anti-Semitik. Siapa pun yang mempertikaikan kewujudan Yahudi dianggap sebagai anti-Semitik. Anti-Semitik ini satu istilah yang mereka gunakan sebagai musuh Yahudi. Mereka akan gunakan istilah ini yang didokong oleh Amerika untuk menjadikan orang ini paling hina. Tom Mahathir pernah digelar sebagai anti-Semitik dalam ucapannya dekat PBB. Digelar. Untuk tunjukkan satu bentuk buruk sekali. Buruk. Bila semalam di Parlimen Perancis, ada satu parti berhaluan kanan seperti tidak menyokong Israel, Yahudi. Dia kata kita kena fikir juga. Ini saya terjemah daripada bahasa Perancis ni. Mungkin ada sikit lah kekurangan dia. Dia kata kita kena fikir juga kenapa orang Palestin buat macam tu. Mesti ada kejahatan Yahudi. Tak mungkin orang Palestin buat. Mereka ada bermula kejahatan Yahudi. Ungkapan itu dianggap sebagai antisemitik. Hanya kan nampak macam ada bunga-bunga macam nak bela. Jadi bila kita, kalau kita cikgu ke atau kita hakim ke, kalau berlaku pergaduhan mesti ada sebab. Kita fikir sebab, mesti ada sebab. Kenapa tiba-tiba dia pukul orang ni? Mesti ada sebab. Mungkin orang ni dah pukul lama dia ni. Baru orang ni balas balik. Dah sebulan ni kena pukul, baru ini dia balas. Mungkin. Jadi salah seorang MP di Perancis, di Parlimen Perancis, kata kita kena tengok kenapa orang Palestin buat macam tu. Itu je dia punya tu statement. Dia anggap menyokong. Tuan bayangkan bagaimana mereka gambarkan betapa kebalnya Yahudi. Betapa kebal Yahudi daripada penghinaan. Tak boleh hina dia. Tak boleh hina dia apa dia buat. Yang dihina orang Islam. Antara benda yang dihina orang Islam, anak-anak kecilnya dipotong kemaluan. Yang ni bersunat. Walah Yahudi juga bersunat. Yahudi wajib bersunat. Yang tak bersunat cuma Kristian. Yahudi agama dia wajib bersunat. Dulu waktu pertelingkahan Kristian dan Yahudi sebelum kedatangan Islam.
Bila seorang raja bercakap dengan pendeta-pendeta Kristian, aku boleh sokong seborkan Kristian dengan syarat buang hukum bersunat. Lalu pada parti bersetuju. Ini parti Kristian. Buang hukum bersunat. Waktu itu, Kristian bersaing Yahudi dan menyebarkan agama. Dia menyebarkan pengaruh dan juga ajaran. Oleh kerana raja ni ikrar untuk sokong Kristian, lalu dia menyerang negeri Yahudi atau perkampungan Yahudi. Nak kenal Yahudi macam mana? Buka kain, buka seluar, tengok bersunat Yahudi, maka dibunuh. Bersunatnya Yahudi, dibunuh. Maknanya tuan-tuan, hukum bersunat kekal masih dipelihara oleh orang Yahudi. Tapi mereka tak dikritik. Orang Islam bersunat dikritik. Kejang pada budak-budak, sekian. Yahudi kebal. Pada benda itu ada dalam jalan. Itu cara mereka menghina orang Islam. Lalu menutup fakta sebenar. Ini di antara perkara bagaimana dalam ayat ini menceritakan khabath atau niat buruk Yahudi. Yahudi sentiasa ada niat buruk pada orang Islam. Sentiasa ada. Tak pernah tak ada. Hanya orang tak kenal Yahudi kata, oh bagus Yahudi. Tak. Dia ada duk merancang setiap hari bagaimana nak menterjemahkan niat buruknya pada orang Islam. Yang kita dah sebut semalam, mereka dalam planning oleh seorang menteri kanang Yahudi bernama Ben Gvir. Ben Gvir ni yang paling kita kata ekstremis sekali di kalangan orang-orang Yahudi sekarang. Ucapan ni, Ben Gvir. Mereka dah buat satu yang disebut sebagai projek Israel Raya untuk menghancurkan bumi Jordan. Jordan tak akan ada dalam peta, dia akan masuk dalam wilayah Yahudi. Itu projek dia. Belum selesai nak buat projek itu, kena serang dak. Dia baru nak cakap besar sikit. Allah nak tunjukkan mereka tak akan berjaya. Sebab mereka lupa mereka deal yang berada di hadapan mereka ialah Islam, umat Islam. Kata Yahudi dia boleh kalahkan semua umat. Mereka umat Islam. Dia boleh tipu semua orang. Melainkan umat Islam. Dia tak boleh tipu. Sebab dalam Quran cerita Yahudi. Dalam Quran kita baca Allah cerita tentang Yahudi yang bunuh nabi-nabi, yang menolak nabi-nabi, yang buat kejahatan. Quran cerita. Orang agama lain ataupun orang kafir tak pernah cerita kejahatan. Nampak Yahudi baik, dia lah bijak ekonomi, dia sekian. Tapi kejahatan dan perancangan buruknya tak ada pernah orang tahu melainkan orang Islam. Yang baca Quran, yang baca hadis Nabi SAW, yang tahu siri-siri peperangan Rasulullah dengan orang Yahudi, yang tahu bagaimana dabar ataupun perancangan Yahudi untuk membunuh Rasulullah, untuk membunuh umat Islam, untuk buat kacau dari dalam, melaga-lagakan umat Islam. Ini semua perancangan yang berterusan dilakukan oleh Yahudi. Kemudian dalam ayat kita baca, Allah Ta'ala menjelaskan supaya orang beriman menjauhi sifat khianat. Jauhilah sifat khianat. Akhir surah ini, Allah perintah orang beriman jauhi sifat khianat dengan meletakkan ketaatan pada musuh umat Islam. Itu khianat yang tidak diizinkan dalam Islam. Dan menjadi golongan yang munafik, yang akan melemahkan umat Islam. Bukan yang melemahkan kekuatan umat Islam. Maka Allah memerintahkan beriman supaya berpegang teguh dengan agama. Dan mereka dijanjikan dengan syurga. Dan mereka kekal di dalamnya. Dan surah ini memberi suatu tafriq perbezaan. Antara bainal mawqifain. Antara dua attitude. Ataupun dua keadaan. Iaitu keadaan beriman dan keadaan kafir dan nifak. Dan Allah Ta'ala menjelaskan bahawa kecintaan hanya layak untuk Allah, kebencian hanya kerana Allah, dan sesungguhnya kesempurnaan iman itu dengan memusuhi musuh Allah. Allah beritahu kita biar sayang kerana Allah, biar benci kerana Allah, kemudian kita mesti menunjukkan permusuhan kita pada musuh Allah. Mesti. Tak boleh tunjuk kasih sayang pada musuh Allah. Sebab kerja mereka menghina Islam, menghina agama, bukan menghina Nabi-Nabi. Hanya umat Islam yang protek Nabi-Nabi yang alaihissalatu wassalam. Walaupun kita kata zahirnya mereka orang kafir beriman juga dengan sebahagian Nabi. Tapi mereka cenderung menghina Nabi-Nabi. Hanya umat Islam yang menjaga Nabi-Nabi. Dan kita tahu akidah yang jelas tentang Nabi-Nabi kita. Siapa yang menghina mana-mana Nabi, maka dia keluar daripada Islam, murtad. Kita tak boleh hina mana-mana Nabi. Semua Nabi-Nabi mulia di sisi kita. Kita beriman dengan mereka. Bukan kita memuliakan mereka dari semua aspek. Kita menamakan nama mereka kepada nama anak-anak kita. Dek kita muliakan. Hanya umat Islam yang muliakan semua Nabi-Nabi. Tanpa membezakan. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak pernah membezakan mana-mana kalangan Rasul. Walau seorang. Tak pernah. Semuanya sama di sisi kita. Para Rasul, para Anbiya, manusia pilihan Allah.
wajib kita beriman dengan mereka, memuliakan mereka, menjauhi perkataan yang menghina mereka. Walau dengan sekadar memek muka pun tak boleh. Wasa' akidah. Bukan sekadar beriman pada Nabi SAW. Menjaga kemuliaan baginda SAW. Bukan semua Nabi-Nabi SAW. Hanya orang beriman yang memegang amanah yang paling besar. Ini kandungan umum kepada surah Al-Mujadilah ataupun Al-Mujadalah. Wallahu a'lam.